Dia menceritakan tentang sejarah umrah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 kali itu. Dan yang kedua, saya dah janji di beberapa masjid nak cerita tentang satu orang yang bernama Tawus. Dia yang riwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Tawus ni tuan-tuan? Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Kebanyakan ulama kata nama dia bukan Tawus. Nama dia sebenar ialah Zakwan. Tapi kalau sebut Zakwan, orang tak kenal. Bila sebut Tawus, orang kenal. Tawus itu adalah laqab ataupun adalah kunyah, gelaran dia. Dia dipanggil Tawus. Apa makna Tawus? Pikok dalam bahasa orang putih. Pikok ni makna apa? Burung merak. Pasal apa dia ni dipanggil Tawus? Adakah kerana dia ni merak buih? No. Pasal dia ni satu orang yang hebat. Tawus ini satu orang yang hebat, macam burung merak hebat dia. Dia nak boleh kebuka sayap dia tu, kalau zaman lah ni pakai angkat handphone nak ambil gambar. Hebatnya pikok ini yang kata Tawus ini. Maka Zakwan ini dia bukan sahabat Nabi, tapi dia tabi'in. Guru-guru dia semua sahabat Nabi. Guru dia yang paling hebat, yang paling banyak dia mengambil ilmu siapa dia? Abdullah bin Abbas yang kita baca hadis tadi ni. Kan hadis tadi kata an Tawus an ibn Abbas. Guru-guru dia ni siapa dia? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah radhiyallahu an, Muaz bin Jabal, dan juga termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Dia belajar daripada sahabat-sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawus ini dalam banyak-banyak guru dia, dia paling close, paling rapat dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tawus ini mak dia orang Parsi, bukan orang Arab. Mak dia orang Parsi, bapa dia Arab. Dia ni punya hebat sampai beberapa orang ulama tulis kehebatan dia di dalam buku mereka. Di antaranya Az-Zahabi. Az-Zahabi ni tuan-tuan ulama hadis. Kalau kita baca hadis zaman lah ni, orang kalau baca hadis orang nak tanya ni hadis ni sahih ke, hadis hasan ke, hadis dhaif ke, hadis yang dhaif jiddan ke, apa ke. Az-Zahabi di antara ulama hadis yang mengkaji status hadis. Status hadis ni di antaranya ialah Az-Zahabi. Kata Az-Zahabi, dia kata Tawus ini daripada maklumat yang dia dapat, dia kata dia ni lahir sama ada pada zaman pemerintahan Osman bin Affan ataupun awal sikit. Dia kata dia ni lahir zaman tu. Tuan-tuan bayangkan, dia lahir pun zaman Sayyidina Osman. Dia dan berguru dengan ramai para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan akhirnya dia jadi alim besar. Yang kata Tawus ataupun nama sebenar Zakwan ni, dia jadi satu orang alim besar. Dan dia sangat alim di dalam Al-Quran. Pasal apa? Pasal Abdullah bin Abbas adalah orang hebat dalam Al-Quran. Dia alim besar di dalam Al-Quran. Dan dia ni yang dikatakan Tawus ini diiktiraf oleh ramai ulama-ulama besar. Ibnu Abbas sendiri yang jadi guru dia, bila orang tanya Ibnu Abbas tentang Tawus, tentang anak murid dia yang nama Tawus ini, Ibnu Abbas bagi satu komen ringkas aja. Ibnu Abbas kata, aku yakin Tawus adalah penghuni syurga. Cukup. Satu orang hebat sehebat Abdullah bin Abbas, bila orang minta dia bagi ulasan, bagi komen tentang Tawus, dia bagi satu komen yang cukup hebat.
Dia kata, aku nak kata satu aja. Tawus, aku yakin dia ahli syurga. Full stop. Nukilan Ibnu Abbas ini terhadap Tawus ini keluar dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Dia cerita benda ni. Ibnu Hibban, tuan-tuan pernah dengar nama Ibnu Hibban? Salah seorang daripada ulama hadis. Ibnu Hibban, apabila orang tanya dia apa dia nak komen tentang Tawus yang riwayat hadis yang kita baca tadi, kata Ibnu Hibban, Tawus satu, dia adalah ahli ibadah di Yaman. Dia seorang yang faqih dalam agama, dan kalangan tabi'in dia adalah pembesar tabi'in. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita satu mau ingat, bila kita baca cerita tentang ulama-ulama zaman tu, zaman salafus salih, tak ada contoh dengan zaman lah ni, tak ada. Tuan-tuan kagumlah tok guru mana pun yang duk ada hari ni, ujung jari mereka pun tak ada. Hebatnya mereka ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma dia ni yang dikatakan Tawus yang hebat ni, dia satu orang yang sangat vokal. Vokal ni apa tuan-tuan? Adakah penyanyi utama band apa-apa? Dia satu orang yang sangat vokal. Dia nak tegur, dia tegur, dia tak kira siapa. Ini vokal. Yang kata Tawus ini, dia satu orang yang satu keistimewaan Tuhan bagi dekat dia. Tawus bin Kaisan Al-Yamani ni, satu kelebihan Tuhan bagi kat dia, dia kalau bercakap, dia tak macam bercakap dengan kita, dia macam bercakap dengan hati kita. Semua orang mengaku benda ni. Satu hebat, satu istimewa, satu kelebihan yang Allah bagi dekat Tawus ini. Dia kalau dia bagi talk, kalau dia bagi speech, kalau dia bagi ceramah, kalau dia bagi tazkirah, kalau dia buat tausiah, kalau dia bagi apa-apa, dia macam bercakap dengan hati orang yang dengar. Cakap-cakap dia tu memang deep. Dia terus tembak masuk dalam hati orang yang dengar. Hebatnya pemberian Allah kepada Tawus yang hebat ini. Vokal dia ni sampai pada satu hari berlaku Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Tuan pernah dengar nama dia? Hisham bin Abdul Malik. Kalau tuan-tuan belajar sejarah Islam, sama ada di peringkat SPM dulu ataupun tuan-tuan ambil sejarah Islam peringkat STPM, jumpa dia ni. Hisham bin Abdul Malik ni siapa dia ni? Dia khalifah bagi kerajaan Bani Umayyah. Satu khalifah hebat. Dia ambil alih kerajaan daripada Yazid Al-Thani, Yazid II, dalam keadaan negara ni teruk. Teruk dengan ringgit pula. Keadaan yang teruk serba-serbi, pentadbiran kucar-kacir, ekonomi hancur lebur. Dia ambil pemerintahan daripada Yazid Al-Thani dalam keadaan negara berada dalam keadaan sangat lemah. Ni Hisham bin Abdul Malik ni, dia boleh restore balik kerajaan Bani Umayyah jadi macam mana kerajaan pada masa diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz. Hebat. Dia terima kerajaan yang cukup teruk, dia restore balik, dia kembalikan balik kerajaan yang teruk itu menjadi kerajaan kuat, sekuat kerajaan semasa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Hebat dia ni, khalifah bagi kerajaan Bani Umayyah. Satu hari Hisham bin Abdul Malik pergi buat haji. Khalifah hebat ni pergi buat haji. Selesai haji, dia tanya ni pengawal-pengawal, bodyguard, segala orang ni semua, dia kata, adakah siapa-siapa di sini yang boleh bagi satu nasihat agama pada aku? Bagus, yang kata khalifah zaman tu, ada yang bagus, ada yang serabu alam pun ada. Biasalah, zaman bila pun ada bagus, ada macam-macam ada.
Hisham bin Abdul Malik Khalifah habis selesai haji, dia tanya, ada tak siapa-siapa ulama besar ke apakah yang boleh bagi satu nasihat agama pada aku? Kalutlah segala ada kiri kanan ni, apa-apa semua, dia balik mai habaq dekat dia, ya Amiral Mukminin, ada seorang nama dia Tawus bin Kaisan. Khalifah kata, panggil dia, aku nak dengar nasihat agama. Dia dipanggil, dia mai ni yang kata syekh vokalis tadi ni, syekh vokal ni tadi, dia mai. Khalifah duduk ada situ, dia masuk dia mai terus duduk depan Khalifah buat macam kawan sekolah dia. Ini dia mula nak tunjuk perangai dia. Orang lain kalau masuk menghadap Amirul Mukminin ni, kira dia ada cara dia masuk dengan tunduk, dengan duduk terempon-empon, tunggu Khalifah kata duduk baru duduk. Dia masuk mai, dia terus pergi duduk depan Hisham bin Abdul Malik Khalifah. Dia terus kata, kaifa anta ya Hisham. Dia panggil lagu tu aja. Orang semua panggil Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Dia masuk mai, dia buat lagu macam tak ada apa-apa. Dia mai duduk depan Khalifah, dia kata, kaifa anta ya Hisham. Dia kata, Hisham, apa-apa? Tak terkejut tuan-tuan, dia buat macam tu. Khalifah Hisham bin Abdul Malik bila tengok macam tu, naik capang juga telinga dia. Pasal dia khalifah tuan-tuan, dia khalifah. Dia kata, ma hamalaka ala ma sana'ta. Dia kata, awak buat macam ni. Terjemah mudah sangat, bunyi Arab macam susah. Dia kata, apa pasal ni buat perangai, buat kelaku macam ni? Dia tanya. Khalifah kata dekat dia, pasal apa hang tak panggil aku Amirul Mukminin? Hang masuk kaifa anta ya Hisham. Hisham, apa-apa? Lama tak nampak. Khalifah kata, awak hang buat kelaku pelik macam ni. Pasal apa hang tak panggil dekat aku Amirul Mukminin? Jawab syekh vokalis ini, Mr. Vokal ini, dia jawab apa? Dia kata, aku tak boleh panggil hang Amirul Mukminin. Amir makna dia apa? Ketua. Al-Mukminin maksud orang-orang beriman. Aku tak boleh panggil hang Amirul Mukminin, ketua orang-orang yang beriman, kerana setahu aku ada ramai orang yang beriman tak mau hang jadi ketua. Dia pergi cakap lagu tu depan Khalifah. Khalifah pun seram sejuk. Bodyguard ni tak tahu, kena denggi semua. Bodyguard ni, pasal bodyguard selalu lebih daripada bos. Selalunya bodyguard ni lebih daripada bos. Kena demam denggi semua. Dia ni awak ni, kawan Habib panggil dia ni, dia kena jegel. Ramai-ramai punya ada yang Habib panggil mangkang ni mai pasal apa? Dia kata Hisham, Khalifah ni duduk ada depan dia, terus kata dekat Hisham bin Abdul Malik Khalifah Bani Umayyah yang hebat ini. Dia kata, akhsha an akuna kaziban. Aku takut dekat Tuhan kalau aku pemohong hang. Orang ramai tak sukakan hang. Aku pergi panggil hang Amirul Mukminin, ketua kepada orang yang beriman. Aku pemohong hang. Aku takut kat Tuhan aku pergi pemohong hang macam ni. Khalifah Hisham bin Abdul Malik bila dengar macam tu, tak apalah, dia kata, dia tanya soalan yang kedua, yang hang masuk mai buka kasut pasal apa? Tuan-tuan, orang besar-besar kan, tuan-tuan pergi majlis orang besar-besar, masuk dalam balai rong seri, buka kasut ada, dia masuk dengan kasut. Mai rumah kita kalau masuk dengan kasut bolehlah kan, tapi pergi majlis orang besar-besar ni, pergi istana, pergi masuk dengan kasut. Jadi Khalifah Hisham bin Abdul Malik pun orang duk masuk mai semua pakai kasut. Dia masuk mai, dia buang kasut. Dia masuk, hatu pun tak kena juga. Khalifah kata dekat dia, yang habis buang kasut pasal apa?
Dia jawab dekat khalifah. Dia kata, aku duk semayang, aku duk buka kasut, tak ada masalah pun. Nak kena betul dia ni, nampak gaya. Dia macam cari pasal. Dia kata dekat khalifah, dia kata, aku duk semayang hari-hari, aku tak pakai kasut, aku buka kasut. Sedangkan aku semayang, aku menghadap raja kepada segala raja. Dia kata, aku tak pakai kasut, tak ada masalah pun. Awak masuk mai jumpa hang buka kasut, salah ke? Wih. Gubernur pun tak kata apa kat dia. Khalifah pun tak kata apa kat dia. Khalifah kata, tak apalah, lagu tu tolak pergi tepi juga. Baik hak tadi ni, Khalifah kata, awak yang panggil aku Hisham. Dia kata, tak bolehkah panggil dekat aku Abu Muhammad? Orang Arab, tuan-tuan, dia ada kunyah. Dia tak pakai nama dia, dia pakai nama kunyah. Abu apa dia panggil? Abu Anas misalnya. Bukan nama dia Anas, Abu Anas. Oh, anak dia ada seorang nama Anas, dia bagi nama dia, kunyah dia Abu Anas. Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kunyah dia Abu Muhammad. Dia kata, aku khalifah hang, bukan hang tak tahu aku ni ada kunyah, ada nama. Kalau tak mau panggil aku Amirul Mukminin pun tak apa, panggillah Abu Muhammad, jangan panggil Syam saja. Jawab Tawus, dia kata, Allah panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia atas muka bumi ni. Allah panggil Nabi Muhammad, Muhammad aja, dia kata. Dalam Quran Tuhan sebut apa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allah sebut Nabi Muhammad ni Muhammad aja. Dan Allah ajak kepada kita semua suruh selawat Nabi, sebut Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad saja. Apa hal dengan hang ni? Dia kata, aku panggil Hisham tak boleh, nak kena panggil Abu Muhammad. Oi. Dia kata, tak apalah, tak apa. Nasihat kami sikitlah apa yang patut kami dengar. Kira okey tak khalifah zaman tu, okey tak? Okey banyak, tuan-tuan. Ini betul-betul pergi test market ni, test market. Duk jentik khalifah satu depan orang ramai, depan bodyguard dia, depan menteri-menteri dia, pergi duk jentik dia. Tapi yang kata Hisham bin Abdul Malik ni, patutlah dia berjaya mengembalikan negara kepada seperti mana zaman Umar bin Abdul Aziz. Dia okey. Pasal apa? Pasal respect dia kepada Tawus itu ada. Dia tahu ini orang alim, ini ulama. Dia cakap lagu mana pun, aku macam anak dia. Dia katalah apa pun, dia okey. Dia kata, nasihatlah kami apa yang boleh nasihat. Tawus pun terus cakap. Dia kata, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah akan sediakan ulang dan kala jengking yang berbisa untuk azab pemimpin kalau sekiranya pemimpin itu zalim. Assalamualaikum, dia keluar. Oh, kacau tuan-tuan dia ni. Ingat kot lagu nak bagi ceramah maulud buang 1,5 jam dah apa-apa, panggil mai ni bukan senang nak dapat bercakap depan khalifah. Tengok-tengok dia pergi bagi banyak tu je. Yang kata Tawus bin Kaisan Al-Yamani ni, dia bagi banyak tu je. Dia kata, ingat, dia kata, takutlah kepada Allah, kerana Allah akan mengazab pemimpin kalau zalim. Allah akan azab dia dengan ulang dan kala jengking yang berbisa. Dia kata, Assalamualaikum, dia bagi keluar. Allahu Akbar. Khalifah Hisham bin Abdul Malik sengap, tak kata apa. Sikit benda macam kena tombak masuk dalam hati dia. Dia sengap, dia tak kata apa. Dan Hisham bin Abdul Malik mula daripada tu dia ingat kepada Tawus bin Kaisan ini. Akhirnya Tawus bin Kaisan dia meninggal pada 8 Zulhijjah. Sehari lagi nak hari Arafah. 8 Zulhijjah orang panggil hari apa tuan-tuan?
hari Tarwiyah. 8 Zulhijjah dia panggil hari Tarwiyah. Hari kalau Nabi dengan para sahabat nak buat haji 8 hari bulan, dia pergi ke Mina, duduk di Mina satu malam. Dipanggil hari 8 itu hari Tarwiyah. Pasal apa? Pasal hari itu unta-unta yang nak digunakan untuk ibadat haji, nak pergi Padang Arafah, nak main Muzdalifah, nak patah balik main Mina, kemudian nak balik ke Mekah ni, unta ni diberi minum cukup-cukup pada hari 8 itu. Maka dinamakan hari 8 itu hari Tarwiyah. Hari 8, hari Tarwiyah itu Tawus bin Kaisan Al-Yamani meninggal dunia. Sehari lagi nak hari Arafah dia meninggal dunia di Makkah. Bila berita dia meninggal ni sampai kepada Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik kata, tunggu, jangan semayang mayat dia sehingga aku sampai. Padahal tadi dia pergi buat dekat Khalifah macam tu, Khalifah boleh terima benda tu semua. Pasal apa? Pasal respek Khalifah kepada ulama tu hebat. Bila sampai ke pengetahuan dia Khalifah kata Tawus bin Kaisan Al-Yamani meninggal di Mekah, Khalifah Hisham bin Abdul Malik kata, tunggu sampai aku sampai, aku nak semayang jenazah dia. Dan mayat dia ditunggu, tunggu sampai Khalifah sampai dengan pengiring-pengiring dia, dan Khalifah sendiri menyembahyangkan sembahyang mayat Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Manusia ni ada macam-macam. Macam Tawus ni pun ada, yang lemah lembut sopan pun ada. Jadi dalam bab ni kita janganlah ambil hak Tawus ni. Kita bangga dengan dia seorang yang hebat, tapi kasar dia tu kita tersambil. Kita ambil hak lembut-lembut, duk ada banyak, kita ambil yang tu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana respect orang itu sangat baik. Kita respect orang itu paling baik. Dia bukan tak respect, cara dia untuk nak membagi Khalifah ni ingat banyak dekat dia, dia mungkin boleh buat macam tu, kita tak sah. Kita ambil pendekatan yang berbeza. Pendekatan kita apa dia? Kita show respect kita pada orang. Kerana kita tunjuk respect pada orang itu, tidak rugi. Tidak rugi. Tadi kawan saya ada teks satu, saya baca bagus. Dia tulis di situ, dia kata showing respect to waiters, taxi drivers, cleaners, helpers, security guards, etc. will not degrade you or your position. Dia kata. Ni pun macam hadis juga lah, kan? Hadis orang putih, kan? Saya baca 2-3 kali. Maksudnya kita tahu apa pandai orang putih. Dia kena baca 2-3 kali. Dia kata kalau kita tunjuk respect kita, kita tunjuk hormat kita kepada waiters kedai makan, duk main ambil order kat kita. Abang nak makan apa abang? Kita kata hampa punya tom yam sedap tak? Dia kata boleh, ramai agak orang makan. Tom yam apa sedap? Tom yam pot pet ke? Tom yam campur ke? Apa pun okey abang. Abang lah main satu, tak kata garang, kan? Dia kata tom yam campur okey bang. Okey, tom yam campur. Waiters dia ambil order, dia pergi. Ayam pun mai. Minum ayam habis gelas dah, tom yam tak mai lagi. Mula nak main 3 suku. Ni lebih pada Tawus lagi ni. Mula nak main 3 suku. Lepas tu bangkit pergi buat bebai, pergi maki habis semua satu kedai, bayar duit ayam keluar. Kan? Kita tak tunjuk respect kita kepada waiters. Walaupun dia satu waiter, duk ambil order, tapi kalau kita respect dia, kita tak rugi. Kita tak rugi.
Tuan-tuan, ada orang cerita kat saya tak tahu betul tak betul, tapi ada orang cerita dia pernah kerja hotel bahagian belakang. Dia kata, ustaz, ada jadi ustaz. Dia kata di hotel-hotel ni ada jadi ustaz. Hang ingat hang kaya, hang ingat hang ada duit, hang ingat hang datuk, hang ingat hang apa-apa, hang pergi duduk jerkah ni, waiter duduk ambil order ustaz. Tahu ustaz mereka buat apa? Mereka pergi belakang, mereka bancuh hayang order, mereka buah kencing sikit bagi kat kita. Pada muka hang, dia kata, hang pelagak sangat, hang action sangat, hang minum yang kencing aku. Dia main letak, tuan, sorry tuan, datuk, sorry datuk. Tak, dia pergi belakang, dia duduk gelak mengelupung. Tuan-tuan, untungkah kita buat action dekat orang? Jangan tuan-tuan. Kita tunjuk angin kita, kena dekat kawan 3 suku, kita kena balik. Bila dia cerita, saya kata, biar betul, hang jangan buat. Dia tahu, saya tak tahu, saya, tapi tu salah dia buat action kat orang ni.